Oke, salam sejahtera kepada dokter. Oke, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk kami yaitu nilaikan kepentingan sumber pensejarahan dalam historiografi Islam. Oke, seterusnya saya akan menjelaskan tentang pengenalan mengenai historiografi Islam. Oke, apa itu historiografi Islam? Historiografi Islam ini bermaksud penulisan sejarah, prinsip atau kaedah penulisan sejarah, dan karya-karya atau hasil penulisan mengenai sejarah. Ia juga disamaartikan dengan perkataan al-tarikh, al-tawin, al-tarihi yang bermaksud pentarehan, penulisan sejarah atau hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Historiografi Islam juga merupakan penulisan sejarah yang merangkumi beberapa aspek seperti sejarah perkembangan historiografi Islam, tokoh-tokoh, karya-karya dan metode penulisan yang berkaitan dengan sejarah. Seterusnya adalah perkembangan historiografi. Kurun sebelum kedatangan Islam, penduduk di semenanjung tanah Arab ni tidak mempunyai tradisi persuratan dalam disiplin sejarah. Walaupun terdapat budaya persuratan tamadun Mesopotamia dan Mesir kuno sejak tahun 3500 Masihi. Justru tidak mengheranlah sebelum kedatangan Islam sukar bagi para penggaji menemui penulisan sejarah yang sistematik dalam kalangan penduduk di semenanjung Arab, apatah lagi untuk melihat sumbangan historiografi Arab pra-Islam. Seterusnya, yang kedua, pada era pra-Islam ini, masyarakat Arab ni hanya bergantung kepada tradisi lisan dalam merangkaikan peristiwa-peristiwa sejarah mereka. Zaman pra-Islam juga memperlihatkan kewujudan historiografi nasab yang penting sebagai sumber sejarah Arab pada ketika itu. Yang ketiga pula, kedatangan Islam juga telah membawa konsep dan falsafah baru dalam dunia historiografi. Antaranya ialah pengaruh Al-Quran tentang pelbagai cerita, sejarah dan hubungannya dengan kehidupan manusia kuno. Islam juga telah mengubah persepsi manusia terhadap disiplin sejarah dan historiografi kerana dalam Islam bukan sahaja kisah manusia silam tetapi lebih kepada panduan peraturan hidup tamadun manusia pada ketika itu. Yang terakhir, memandangkan Al-Quran dan hadis ni menjadi sumber yang terpenting kepada penulisan sejarah awal Islam, maka aktiviti penulisan sejarah Islam telah bermula di Madinah. Kumpulan ahli sejarah yang muncul pada era ini juga dipanggil sebagai aliran Madinah. Sumber-sumber historiografi Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ni sebagai sumber dalam historiografi Islam dapat dilihat dalam pentafsiran sejarah Al-Attas apabila dalam karyanya Historical Fact and Fiction, apabila beliau merujuk kepada perkataan kafur dan meletakkannya dalam konteks sejarah, iaitu pengetahuan orang Arab terhadap alam Melayu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Michael Lavan juga menulis mengenai Islam di Indonesia, turut menyatakan kepentingan kafur sebagai bahan dagangan yang penting dalam alam Melayu dan kewujudannya diketahui sejak zaman Greek dengan merujuk Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis ni contohnya terdapat dalam beberapa hadis yang telah menjadi sumber yang digunakan oleh Al-Attas dalam tafsiran sejarah beliau, iaitu hadis mengenai arahan Nabi menghantar pendakwa ke Sumatera, hadis mengenai menuntut ilmu sehingga ke negeri China, hadis mengenai gelaran al-syahid, hadis mengenai ulama merupakan waris Nabi dan juga lain-lain. Yang ketiga adalah sumber daripada artefak. Contohnya, kita ambil juga dari Al-Attas dengan merujuk kepada karya-karya Sayyid Alawi bin Tahir bin Abdullah Allah Al-Haddad Al-Hadrami, menyatakan terdapat batu nisan milik Malik Al-Kamil dan Yaqub di Blangme yang mencatat tarikh kematian lebih awal daripada Malik Al-Sali. Saya Belinda Nanibi akan membentangkan kepentingan sumber tersebut kepada penulisan sejarah Islam. Di sini saya senaraikan 3 kepentingan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai sumber panduan utama kajian sejarah Islam. Al-Quran merupakan sumber Islam yang teragung, termasuklah dalam kajian dan disiplin ilmu sejarah Islam.
Peranan Al-Quran sebagai sumber panduan dalam kajian sejarah Islam adalah relevan. Dalam hal ini juga menunjukkan ajaran Al-Quran adalah sebati dalam pemikiran dan penulisan para ulama dan sarjana. Kepentingan yang kedua ialah memastikan ketepatan pentafsiran istilah-istilah metafizik dalam sumber sejarah Islam. Hal ini karena pengetahuan dalam memahami istilah-istilah metafizik amat penting agar tidak menyukarkan para pengkaji untuk merungkai maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh para ulama. Kepentingan yang ketiga ialah memastikan ketepatan pentafsiran sumber sejarah dengan membuat perbandingan ke atas sumber lain. Hal ini membuat perbandingan ke atas sumber lain penting bagi memahami sesuatu fakta dan menguatkan sesuatu hujah selain mencari perbezaan dan persamaan di antara fakta dengan fakta yang lain. Pengetahuan yang mendalam dan kemahiran dalam menggunakan sesuatu sumber perlu disertai dengan kekuatan logika dan ketelitian yang tinggi dalam kajian analisis perbandingan sumber. Sebagai contoh, kajian sejarah Al-Ates di mana beliau membuat perbandingan sumber sama ada bahan daripada sumber prima atau sumber sekunder. Sekian dari saya. Oke, secara kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa sumber sejarah Islam mempunyai nilai yang sangat penting dalam pensejarahan Islam kerana ia merupakan asas utama untuk memahami dan membina semula sejarah Islam. Sumber-sumber seperti hadis, sirah, kronik sejarah dan karya ulama memberi gambaran tentang kehidupan, kepercayaan, amalan dan peristiwa yang membentuk tamadun Islam. Dengan menilai secara kritis, membandingkan dan menggunakan sumber-sumber ini, sejarawan boleh membina naratif sejarah Islam yang lebih tepat dan komprehensif yang akan memberi manfaat bukan sahaja kepada ahli akademik tetapi juga untuk memahami identiti, nilai dan warisan budaya Muslim secara lebih meluas. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.